Maaf ya, kerana ada yang kata tak dapat masuk. Nanti ada yang adjust kejap lagi, bolehlah ya. Jadi pada ujaran yang ke-120, 209, kejap je, kadang-kadang line tu dia ada masalah sikit. Mari kita tengok ujaran yang ke-209 ya. Aujabat alaika wujud khidmah wujud khidmatih wa ma aujaba alaika illa dukhulul jannah. Ayat ke-209. Aujabat alaika wujud khidmatih wa ma aujaba alaika illa dukhul jannatih. Sahata illah beritahu kita pada pagi ini, ya, ujaran pagi ini, aujabat alaika, diwajibkan ke atas engkau. Ya. Diwajibkan ke atas engkau wujud khidmatih. Wujudnya khidmat kepada Allah. Allah mewajibkan kita berkhidmat kepadanya. Maknanya Allah mewajibkan kita taat kepadanya. Diwajibkan, bukan disunatkan. Wa ma aujaba alaika, tidaklah Allah mewajibkan ke atas engkau illa, melainkan dukhul jannati, melainkan untuk nak bawa masuk kamu ke dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan amal ke atas kita. Ada amal wajib, ada amal sunat. Amal wajib, Allah berjanji untuk masukkan surga. Amal sunat, Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kasih. Bila satu orang tu diberi taufik, Allah rantai dia. Diberi taufik, Allah beri taufik kepada dia, Allah bagi rahmat kepada dia, Allah bagi hidayat kepada dia, lalu Allah rantaikan dia dengan rantai wajib. Maka dia melakukanlah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh hamba dia takarrub dengan Allah. Kan? Jadi amalan-amalan wajib ni untuk takarrub dengan Allah, supaya dia tidak terpedaya dengan keinginan nafsu. Yang di belakangnya adalah iblis dan syaitan. Akhirnya nafsu tadi berperangai dengan perangai yang tidak sesuai. Ada berperangai sebagai perangai subu'iyah. Apa subu'iyah? Subu'iyah tu binatang liar. Ada yang berperangai sebagai bahimiyah ataupun binatang jinak. Subu'iyah binatang liar. Ada macam binatang jinak. Ada pula yang berperangai seperti iblisya. Ada yang seperti syaitania. Ada yang seperti rububiyah kan. Kalau rububiyah tu dia dah melampau sangat dah. Dia ambil Dia ambil sifat-sifat Tuhan jadi sifat dia. Angkuh, sombong, takabur dan sebagainya. Kan? Kenapa? Kerana dia tidak dirantai. Dia tak dirantai, dia liar. Dia liar, apabila dia liar, masuklah sifat-sifat jahat dalam diri dia. Sifat apa? Sifat subu'iyah. Apa dia subu'iyah? Binatang liar. Apa dia binatang liar? Dia sanggup menerkam mangsanya demi kepentingan perut dia, demi kepentingan peribadi dia. Ada binatang yang liar pula, dia tak dapat, dia binatang liar ni dia tak dapat manfaat apa-apa. Dia suka mengkhianati orang lain. Dia suka lihat orang lain sengsara.
Dia suka lihat orang lain derita. Dia suka lihat orang lain dalam keadaan bersedih. Tapi bukan dia mendapat manfaat apa-apa pun macam binatang liar. Dia terkam mangsa dia, ditinggalkan begitu saja, kan? Ada pula bersikap seperti bahimiah. Apa dia bahimiah? Bahimiah ialah binatang jinak. Dia tak ambil peduli tentang benda lain. Yang dia nak peduli, perut dia, syahwat dia. Perut dia kenyang, syahwat dia ditunaikan, dah. Yang lain tu dia tak nak peduli lagi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, supaya nafsu kita ni tak bersifat dengan sifat jahat, kotor, maka Allah rantaikan kita dengan rantai kewajipan. Jadi amalan-amalan wajib itu adalah dianggap sebagai rantai untuk menarik kita daripada terperangkap dalam jerat nafsu syahwat yang belakangnya ada iblis dan syaitan untuk mengheret ke jurang kebinasaan. Jadi Syekh Ta'illah kata, aujaba alaika wujud khidmatih. Allah SWT mewajibkan engkau supaya wujudnya khidmat engkau kepadanya, supaya adanya kita amal, beramal kepada Allah. Jadi Allah mewajibkan kita beramal kepadanya, bukan untuk kepentingan dia. Kan? Allah mewajibkan kita solat bukanlah untuk kepentingan Allah, supaya nama dia masyhur, supaya nama dia dibesarkan, diagungkan, tidak. Dia tak perlu semuanya tu. Sebelum Allah cipta makhluk pun dia dah agung. Sebelum Allah ciptakan makhluk pun dia dah besar. Dia dah hebat. Allah tak perlu cipta manusia pun. Allah cipta malaikat yang penuh setia kepada dia. Sedikit pun tak menderhakai dia. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia supaya manusia ni menghambakan diri kepada Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala letak dia dalam syurga. Kan? Kata Syekh Ta'illah, wa ma aujaba alaika, tidaklah diwajibkan ke atas engkau illa dukhula jannatih, melainkan untuk memasuk engkau dalam surga. Kata Nabi dalam satu hadis, ya Muhammad, in iftaradtu alaika ala ummatika khamsa salawat. Katanya Allah, wahai Muhammad, tujuan aku mewajibkan sembahyang kepada umatmu kerana aku nak memasukkan dia di dalam surga. Sesiapa yang menjaga solatnya tepat pada waktunya, aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, siapa yang tak jaga, atas terpulanglah kepada aku. Aku nak buat masuk dia surga ke, aku tak nak buat masuk dalam surga ke, itu tak ada janji. Tak ada janji untuk orang yang tak jaga amalan solat. Jadi amalan solat yang diwajibkan itu merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat masuk surga. Dengan amalan solat itulah jiwa kita zahir kita dibersihkan, batin kita dibersihkan. Apabila zahir bersih, batin bersih, tempat bersih adalah dalam syurga. Sebelum kita solat, Allah mewajibkan kita bertaharah, kan? Bersih najis zahir. Najis apa? Najis mukhaffafah ke, mughallazah ke, mutawassitah ke. Kemudian Allah SWT suruh kita bersih dengan mengambil wudu ataupun mandi junub. Kemudian Allah SWT suruh kita solat supaya bersih dalaman kita. Bersih sifat ujub kita. Bersih sifat riak kita. Bersih sifat takabur kita. Jadi ulama kata, bila kita ucap iyyaka na'budu, maka tercabutlah riak.
wa iyyaka nasta'in, maka tercabutlah ujub. Bila kita sujud saja, maka tercabutlah sifat takabur. Sebab itulah sifat inilah paling dibenci oleh syaitan iblis. Ketika sujudlah iblis sangat malu. Ketika sujudlah iblis sangat terhina. Kerana itulah sifat dia yang dibenci oleh Allah. Mengapa dia dibenci oleh Allah? Kerana dia tidak mau sujud. Bila orang sujud, di saat itulah dia paling malu. Sebenarnya segala kewajipan-kewajipan yang diwajibkan Allah kepada hamba, semua itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan hamba itu sendiri. Sedangkan Allah sedikit pun tidak ada kepentingan, manfaat atau mudarat. Abu Hasan As-Sazli berkata, hendaknya engkau mempunyai satu wirid yang tidak engkau lupa selama-lamanya. Satu wirid. Maknanya wirid ni satu ingatan. Iaitu mengalahkan hawa nafsu dan cinta kepada Allah. Kalau kamu dapat satu wirid yang boleh mengalahkan nafsu dan sentiasa ingat kepada Allah, itu sudah cukup. Nafas manusia ini sebagai amanah daripada Allah. Dan sebagai titipan wadah yang harus diisi. Setiap saat ini dia jadi peti masa. Dalam peti masa tu kita isi apa? Bila buka di alam akhirat esok bertimbun-timbun peti masa, bila dibuka dalam peti tu ada apa? Ada benda-benda bernajis, ada benda kotor, ada benda berpenyakit, ada amalan-amalan yang bila dibuka busuknya solat ni. Bila dibuka busuknya zikir ni. Sebab di dalamnya ada sifat-sifat takabur, riak dan sebagainya. Abu Hasan berkata, pada tiap waktu, setiap saat dan setiap detik ada bahagian yang mewajibkan kepadamu, hai manusia, terhadap Allah. Tidak ada satu detik pun yang tidak ada hak Tuhan. Setiap saat ni mesti ada hak Tuhan. Apakah hak Tuhan pada setiap saat? Kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa 24 jam tu. Sebab itulah bila kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Pada setiap nafas, setiap seduk nafas dan setiap kelip mata kita kena nafi. La ilaha, kena nafi makhluk. Makhluk tidak ada kuasa. Illallah, melainkan Allah yang berkuasa. Kalaulah kita nampak makhluk ada kuasa pada saat tu dan kita mati dalam keadaan syirik dengan Allah. Iman kita kena jaga 24 jam. Maknanya 24 jam kita kena makrifah dengan Allah. Kena pandang Allah. Kena nampak af'al Allah dalam masa 24 jam. Sebab tuntutan iman ialah 24 jam. Tak boleh masuk syirik. Kalau masuk syirik saja dan mati ketika itu, kita akan mati dalam keadaan tak beriman dengan Allah. Sedangkan solat, kita ada 5 waktu saja. Tapi walaupun 5 waktu, dia ada solat daimun. Solat yang berpanjangan. Ulama kata apa dia solat daimun, solat yang berpanjangan ni? Ada juga yang mentafsirkan bahawa adanya sifat-sifat solat di luar solat. Maknanya orang tu berperangai seperti perangai orang sembahyang. Bukan berperangai macam perangai orang yang tak sembahyang. Mulut dia bukan sebagai mulut orang tak sembahyang. Seperti mulut orang sembahyang. Telinga dia macam telinga orang solat. Bukan telinga orang yang tidak solat. Kadang-kadang dalam solat tu, kan, kita jaga mulut, tapi di luar solat kita tak jaga mulut. Dalam solat kita jaga telinga, tapi di luar solat kita tak jaga telinga. Di dalam solat kita jaga mata, tapi di luar solat kita tak jaga mata. Kan? Maknanya kita tidak bawa sifat-sifat solat di luar solat. Jadi peti-peti masa kita tu, 24 jam ni, bila dihantar di pada masa besok, kita akan tengok apa rupa
peti masa kita, kan? Manfaat ke atau membawa kerugian. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT pada ujaran 210, ya, manistaghraba an yunkizahu Allah min sahwatih wa an yudrijahu min wujudi ghaflatih faqad ista'jaza qudrata ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Man istaghraba an yunkizahullah min sahwatih wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatih faqad ista'jazal qudratal ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Man istaghraba, sesiapa yang merasa gharib, merasa ganjil, merasa tak mungkin, ain yukizahullah min sahwatih, dapat diselamatkan oleh Allah daripada pengaruh hawa nafsu sahwatnya. Kalau orang menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat menyelamatkan dia daripada pengaruh hawa nafsu. Maknanya nafsu ni, kudrat nafsu ni lebih kuat lagi daripada kudrat Allah. Kehebatan nafsu ni lebih kuat lagi kehebatan Allah. Jadi Allah tu lebih lemah daripada kekuatan nafsu. Atau dihindarkan dari kelalaian. Wa an yukhrijahu min wujudi ghaflah, ataupun mengeluarkan dia daripada keadaan ghaflah. Kalaulah ada orang menganggap Allah SWT tak mungkin mampu untuk menghindari dia daripada kelalaian, ataupun ada orang menganggap Allah tak mampu nak menyelamatkan dia daripada pengaruh hawa nafsu, kata Sa'ata'illah faqadista'ajazal qudratillah, dia telah merendahkan, memperlemahkan, meremehkan kudrat Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah itu atas segala sesuatu berkudrat. Allah SWT atas segala sesuatu ciptaannya dia berkudrat. Kudrat dan iradah Allah SWT tu sentiasa menyertai zat Allah SWT. Allah tu bila dia nak sesuatu, iza aradallahu syai'a, bila aradallahu syai'a, Allah nak sesuatu, kita baca dalam surah Yasin. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, menghendaki itu maknanya iradah. Kun fayakun, maka jadilah ia. Maka kudrat Allah pun menyertai apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kudrat Allah dan iradah Allah tak berpisah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, tuntunan iman harus percaya terhadap kudrat Allah secara mutlak tanpa berkecuali. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa dan kudrat Allah tergantung kepada iradahnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang menjadi tanpa iradah dan kudrat Allah. Apabila Allah berkehendak, maka berjalanlah kudratnya dengan perintahnya. Sesungguhnya perintah Allah, jika dia menghendaki sesuatu, hanya dia berkata kun, maka terjadilah apa yang dikehendakinya pada saat yang ditentukan menurut apa
yang dikehendakinya. Maka kerananya kepercayaan terhadap takdir, kekuasaan Allah yang sedemikian itu, jangan ada orang yang patah harapan daripada rahmat walau bagaimana keadaannya. Tetapi jangan permainkan atau meremehkan kekuasaan Allah. Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku, ya ibadi, wahai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus harap terhadap rahmat Allah. Innallah yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu taala boleh mengampunkan semua dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, mengapa Allah jadikan kita nafsu, kadang-kadang kita tewas dengan nafsu. Allah nak beritahu kita betapa lemahnya kita. Betapa perlunya kita kepada Allah. Betapa perlunya kita kepada kudrat Allah. Kalau dengan kudrat kita, nak lawan nafsu tak boleh. Sebab itulah kata Nabi Yusuf, apabila dia tergoda dengan Zulaikha, dia kata, kalaulah bukan kerana rahmat Allah, aku tak dapat mengawal nafsuku. Maka kita perlu dengan rahmat Allah. Barulah kita ada kekuatan. Jadi, kita kena menghampiri rahmat untuk tewaskan nafsu kita. Walau bagaimanapun, kita jangan berputus harap kerana di sebalik tu Allah menyediakan keampunan yang besar. Jika kita terpedaya dan melakukan dosa, kesilapan, cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah dan juga kita bertaubat kepada Allah kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kita menyangka bahawa Allah tak mampu nak mengendalikan nafsu ataupun Allah tak mampu untuk menghindari kelalaian. Kalaulah ada perasaan begitu pada diri kita, dengan secara tak sengaja kita melemahkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi tazkirah. Seterusnya sesi muzakarah. Jadi saya pun tuan-puan semua, saya pun tak tahu kenapa ada yang dapat masuk, kenapa yang tak dapat masuk. Mungkin kerana cuaca kot, ke lain ke, saya tak tahu. Tapi sudah diusahakan. Ada yang tak dapat masuk juga tu, tak tahu nak buat macam mana. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, marilah kita ke sesi muzakarah. Jika ada, insya-Allah. Ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin untuk penjelasan, untuk mendapat penjelasan daripada Ustaz, iaitu berkaitan dengan ayat-ayat tadi, sifat-sifat solat di luar solat tu. Ya. Jadi seseorang yang dapat tahap itulah dapat mengamalkan keadaan yang sama ketika solat dan semasa di luar solat tu. Ya. Adakah golongan ni dia boleh menjadikan solat tu sebagai benteng untuk melakukan kemungkaran? Ya. Ya Ustaz. Ya, Ya. ya benar puan. Ada ulama kata ada 4 golongan yang selamat. Ya, ada 4 golongan yang selamat. Puan Habib dia bertanya,
Ya, ya. Saya nak penjelasan tu lah sebab Okey. ada Ada kefahaman empat saya lah. golong, Betul ada lah. empat golongan yang selamat lah. Yang pertama dia panggil golongan maksum. Golongan maksum ni ialah golongan para nabi dan para rasul. Oleh kerana Allah bersihkan hati mereka, jadi mereka tak teringin nak buat perkara-perkara yang tak baik. Tak ada keinginan pun sebab jiwa mereka dibersihkan. Kan? Macam Nabi Ya, SAW kan, yang ambil hati dia dibersih dengan air zam-zam semuanya semuanya tu. Jadi sebab itulah Nabi tak ada keinginan sedikit pun untuk perkara-perkara yang tak baik. Kan? Macam ada orang tak suka asam lah. Macam tu kan. ya, ya. Ini panggil golongan maksum. Golongan ini kita tak mungkin lah golongan ni sebab ada golongan khusus dah. Yang kedua khusus. Allah ada golongan dia panggil golongan maghfur. Golongan maghfur ni dia buat silap macam-macam. Minum arak, judi, zina semuanya. Tapi semua kejahatan-kejahatan tu Allah hapuskan disebabkan oleh dia begitu banyak buat pengorbanan terhadap agama dan juga dia bila dah apa nama ni bila dia solat dia tu dah sampai tahap macam tu. Ini golongan para sahabat Nabi. Golongan para sahabat Nabi ni dia dah semua dosa dia diampunkan seperti tak berdosa. Kan? Ya. Ini golongan sahabat Nabi pun kita tak dapat juga. Kan? Ya. Sebab dia ni tinggalkan harta lah, tinggal semua apa kedai lah, kebun lah semua sekali demi agama. Pengorbanan yang Kita tak besar mampu. lah Ustaz. Pengorbanan yang besar. Tak mampu kita kan. Ya, ya. Kemudian ada golongan mahfuz. Golongan mahfuz ni orang yang duduk dalam jagaan Allah. Dia panggil orang yang berada dalam wilayah Allah. Yang kita kenal sebagai wali. Wali ni orang yang telah masuk. Dia berusaha gigih, bermujahadah lawan nafsu dia. Ya. Sehingga dia dapat masuk dalam wilayah Allah. Dia tak lagi terjerat dengan nafsu. Golongan ini sembayang dia di dalam sembayang dan di luar sembayang itu hampir sama. Kan telinga dia dia tak dengar mengumpat, kalau dia dengar pun tak sampai ke hati dia. Dia pun tak nak lihat benda-benda yang tak baik. Kalau dia terlihat pun tak sampai ke hati dia. Ini golongan wali kan. Ya, ya. Kemudian golongan yang keempat iaitu golongan mustaghfirin. Orang yang terbuat salah, terbuat dosa dan dia tidak lupa istighfar, dia tidak lupa taubat. Ini golongan yang selamat juga. Moga-moga kita berada dalam golongan ni. Golongan yang sentiasa beristighfar dan kalau terlibat dengan dosa besar, kita bertaubat. Sebab tu janganlah kita tinggal istighfar dan taubat. Jadi peluang kita untuk dapatkan yang keempat lah Ustaz ya. Ya, kita orang awam ni itu peluang yang Allah bagi. Tapi jangan dengkilah di akhirat besok kan. Jadi kita dapat masuk surga kerana rahmat Allah berdasarkan sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat dan sentiasa berselawat kepada Nabi. Tetapi darjat kita dalam surga tak samalah dengan darjat mereka ni kan. Apa yang penting ada peluang insya-Allah. Iya, insya-Allah Kita kan. banyak minta pertolongan Allah. Sebab solat kita ni, sebab itulah ulama-ulama tasawuf puan, dia ibadat-ibadat ni bagi dia tak berkesan kalaulah dia tak boleh buang sirik dan dia tak boleh buang penyakit hati. Bila tak ada sirik, tak ada penyakit hati, barulah dia kata dia buat amal ibadat. Kalau selagi ada sirik, selagi ada penyakit hati, dia kata dia semacam tak beramal. Walaupun dia buat amal. Sebab amal itu kosong. Macam tu. Jadi, kita kena usaha situlah yang paling susahnya. Kita nak buang sirik. Sirik ini yang paling payah, yang merayap seperti semut hitam di dalam malam gelap kita. Kenapa? Bila kita lihat yang makhluk tu berkuasa daripada Allah, maka kita pun rosak. Kalau kita lihat pisau yang luka, kita yakin yang melukakan itu pisau, bukan Allah.
Bila kita makan kenyang, yang mengenyangkan tu makanan bukan Allah. Jadi kita benda-benda ni kita susah nak beringat benda yang halus-halus, yang kecil-kecil ni, kan? Sedangkan makanan tu makhluk. Dia berhajat kepada kudrat Allah untuk mengenyangkan kita. Jadi makanan tadi, dia berhajat kepada kudrat Allah untuk beri kita kenyang. Kalau dia sendiri tak boleh mengenyangkan kita sebab dia makhluk. Tapi keyakinan ini tak sampai kepada kita sebab kita selalu dipengaruhi oleh logik. Logik kepala kita. Logiknya, mestilah makan baru kenyang. Kalau tak makan, macam mana nak kenyang? Macam mana Allah nak bagi kita kenyang kalau tak makan? Jadi oleh kerana otak kita dah sejak awal lagi dipengaruhi oleh logik, sesuatu yang bertentangan dengan logik, kita susah nak terima. Jadi Sayyidina Ali kata, kalaulah aku pakai logik, nescaya aku tak sapu kasut khuf. Kasut khuf tu maknanya orang pakai musim sejuk. Aku tak akan sapu khuf aku melalui sebelah atas. Sebab logiknya kotor sebelah bawah, sebelah tapak. Tetapi bila Nabi ajar aku sapu khuf sebelah atas, maka aku yakin aku buat sebelah atas walaupun logiknya kotor sebelah bawah. Jadi Ustaz, kita fahamlah sekarang, tak rasa pelik lah walaupun solat tapi maksiat tu masih lagi kita buat. Iya Sebab puan. solat kita tu lah. Iya. Solat, ya gitulah. Solat tak sampai ke tahap khusyuk dan kuduk. Mungkin sekadar Ya. tak boleh lagi sampai yang tahap yang Walau lebih baik lah. bagaimanapun jangan putus asa sebab Allah ada satu sifat yang begitu mulia, iaitu sifat pengampung, pemaaf. Pengampung, pemaaf. Sifat mulia inilah yang kita dapat menyelamatkan kita daripada bahaya apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita jangan berputus asa dengan Allah. Ya Ustaz beritahu lintasan tu seperti makan kisah tadi tu, walaupun cara kita termasuk dalam syirik juga, walaupun lintasan saja sebab kita tu lintas. Nabi kata syirik tu samar, halus. Syirik tu samar, halus kan. Orang-orang dulu kenapa dia tak boleh beriman dengan Nabi? Kerana logik tadilah. Macam bila Nabi Soleh kata, ini unta keluar daripada batu. Jadi orang tak boleh terima sebab tak ada pun unta yang keluar daripada batu. Semua unta keluar daripada perut ibu dia, kan? Jadi Nabi Soleh saja yang tengok, orang lain tak tengok. Dia bolehlah nak tipu orang sebab orang lain tak tengok. Dia bolehlah dakwa bahawa unta ini datang daripada perut batu, datang daripada dalam batu. Jadi kalaulah kita ada pada masa tu dan kita juga guna logik akal, kita pun terpedaya juga dengan logik akal. Macam kita kata, mana logik? Kalaulah pisau tu tajam, kalau pisau tu tak kena, takkanlah luka pula. Macam mana nak boleh luka kalau tak kena pisau? Logik tu berbahaya. Bila berlawan dengan kudrat Allah, kita buang logik. Sebab kena tahu konsep asas. Konsep asas tauhid, Allah berkuasa, yang dinamakan makhluk tak ada kuasa. Itu konsep asas. Kita jangan lari daripada konsep asas ni. Mana-mana yang nama makhluk, baik dia jin ke, dia hantu ke, dia syaitan ke, dia apa benda ke, selagi dia nama makhluk, dalam kepala kita, dia tidak berkuasa pada hakikatnya. Kalau dia berkuasa juga, itu kuasa datang daripada Allah nak menguji kita. Dari izin Allah jugalah kuasa tu. Baik syaitan pun dia mari ganggu kita pun, itu pun datang daripada kudrat Allah kerana nak menguji kesetiaan kita. Nak menguji kita ni setia sebagai hamba ke tidak. Jadi syaitan datang menggoda. Macam orang berkasih lah, contoh lah ni puan. Orang berkasih, dia hantar kawan dia hantar kawan dia pergi goda kekasih dia. Nak tengok kekasih dia ni jujur ke tidak nak kepada dia. Macam tu lah. Lebih kurang. Yalah, dengan izin Allah betul berlaku. Kalau kita tak jujur dengan Allah, kita
tertipulah dengan syaitan tadi. Syaitan pun dia kata aku tak boleh buat apa-apa juga, aku pun tak ada kudrat juga. Allah yang bagi kudrat pada aku supaya menguji kamu, betul ke kamu ni setia kepada Allah? Betul ke kamu ni hamba Allah? Kalau kamu betul ke hamba Allah, kamu betul kepada hamba Allah, kamu tak akan terpedaya. Sebab tu nak syaitan kata, illa min ibadika mukhlasin. Aku tak boleh buat apa-apa kepada hamba-Mu yang mukhlasin. Yang betul-betul ikhlas kepada Allah, kudrat aku, tipu daya aku tak boleh buat apa-apa, kata syaitan. Ni tahap yang paling tinggi ni dapat tahap ikhlas ni. Itu Setan betul. ikhlas, syaitan tak boleh buat apa-apa. Syaitan jadi bisu, jadi lumpuh. Dia akan jadi lumpuh bisu dengan orang yang mukhlasin. Sebab tu orang ni dia duduk dalam bukit ke, dia duduk dalam mana-mana pun, mana syaitan nak pergi kat dia. Ya, faham Ustaz. Jadi satu lagi, nafsu yang tak dapat dikalahkan tu memang memanglah Allah nak tunjukkan betapa lemahnya makhluk dan Ya, akan kembali kepadanya untuk mendapatkan pertolongannya, gitu Ustaz ya? ya. Kalaulah Allah bagi kita kekuatan dapat mengalahkan nafsu, kan, contoh. Lalu kita pun tak ikut nafsu. Takut ada benda lain pula, wujud pula, riak pula, kan. Jadi ada hikmah di sebalik tu. Jangan kata Allah ni tak kuat sampai tak boleh nak mengalahkan nafsu kita. Tak boleh nak bantu kita kalahkan nafsu. Aku dah minta banyak kali, aku dah berdoa banyak kali, tapi Allah tak bagi-bagi juga. Allah tak berdaya nak lawan nafsu aku ke macam tu. Jadi itu jahat sangka lah, kan. Ya. Tu meremehkan lah tu. Meremehkan Allah. Allah. Ya. Jadi kita perlu sedar kita yang lemah sebenarnya, kita yang mengharapkan Allah. Ya, kita ni lemah tanpa bantuan Allah. Kadang-kadang Allah SWT biarkan begitu supaya kita insaf bahawa kita ni orang yang lemah, supaya hilang wujud kita, supaya hilang riak kita, dan kita minta istighfar dengan Allah, kita taubat dengan Allah, dan Allah ampunkan kita. Terima kasih Ustaz. Dengan pencerahan tadi saya harap dapat beri manfaat kepada kita semualah, insya-Allah Ustaz ya. Terima kasih. Ya, yang lain ada lagi tak? Tadi satu soalan, satu perbincangan yang agak baik, kerana menuju kepada apa yang nak kita tazkirahkan pagi ini. Ada tak? Ada yang tak dapat masuk tu, saya tak tahulah macam mana, kenapa jadi macam tu pagi ni. Mungkin cuaca ke apa. Anak saya dah cuba baiki, sudah cuba setting, tak jadi juga. Ada sebahagian tak dapat masuk. Itu minta maaf lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah Ustaz sharekan kepada kami apakah antara amalan-amalan untuk hati seseorang itu sentiasa bersih Ustaz? Itu saja. Sebab nak bersihkan hati susah kan Ustaz? Hari ni bersih, esok kotor. Tapi macam mana Ustaz antara amalan yang Ustaz boleh kongsikan lah? Ya, sebenarnya kita sudah pun baca yang Syekh Athaillah bagi tahu awal-awal dulu kan. Awal-awal dulu dia dah bagi tahu macam mana cara nak bersihkan tu kan. Antaranya ialah dia kata kena ada uzlah kan. Tidak adalah amalan yang paling baik untuk menjernihkan hati melainkan uzlah ataupun khalwah, mujahadah, riadah. Jadi kita tak mampulah kan. Macam uzlah ni maknanya kita kena ada beberapa hari dalam sebulan untuk kita betul-betul kosongkan hati kita. Kalau kita ibaratkan, kita kena ada satu ketika kita nak timba semula apa yang masuk dalam perahu kita. Kan? Ketika tu apa maksud uzlah? Uzlah ni umpamanya
kita ambil permata yang cantik, yang jatuh dalam lumpur, kita ambil, kemudian kita pindahkan satu tempat dan kita bersihkan dia. Kan? Kalaulah lumpur permata tadi masih juga berada dalam lumpur, walaupun kita siram dia ataupun kita jirus air, dia bersih sekejap saja. Kemudian lumpur tu datang semula sebab dia duduk dalam lumpur. Itulah yang menjadi syarat taubat. Syarat taubat ni kita kena tinggal tempat ataupun kawasan yang menyebabkan kita tak boleh tinggalkan perbuatan kita. Kita kena pisah kawan kita, suasana kita, keadaan kita, pergi ke satu tempat untuk memperkuatkan diri kita. Barulah kita boleh pergi semula. Barulah kita tidak terpengaruh. Sebab itulah para wali ni dulu dia beruzlah di dalam bukit, kan. Kalau Imam Al-Ghazali dia beruzlah dalam kubah Masjid Damsyik, kan. Ada orang yang beruzlah di dalam dalam masjid dan sebagainya lah. Macam-macam. Kalau saya pergi di Indonesia tu saya tengok macam-macam kaedah ulama-ulama tarekah dulu yang dia buat untuk uzlah. Jadi uzlah ni tidak selalu sekejap saja, beberapa hari saja, sekejap. Supaya dia cari kekuatan untuk dia terjun semula dalam masyarakat. Supaya dia tidak terpengaruh dengan masyarakat. Jadi dalam uzlah itulah dia memperkuatkan solat dia, zikir dia, Quran dia, kan. Semuanya itulah. Akhirnya bila dia ada kekuatan, dia pergi terjun dalam masyarakat dan dia tidak terkesan dengan masyarakat. Tapi kita tak mampu pula. Macam mana Puan? Boleh ke? Kita tak mampu kan? Jadi, Maaf Ustaz. Itulah tengah berfikir tadi jawapan Ustaz. Jadinya kalau untuk itu kebanyakannya untuk maaf Ustaz, untuk lelaki yang lebih mampulah kalau mereka nak buat kan. Tapi untuk para isteri untuk ni untuk perempuan kan macam mana Aisyah radhiyallahu anha semuanya mereka ni sudah ada dalam suasana bersih. Zaman Nabi ni pergi di mana pun suasana bersih. Pergi di pasar pun suasana bersih, pergi di kebun pun suasana bersih. Nabi SAW ni satu manusia yang bijak dalam mentarbiahkan sahabat dia. Semua sahabat-sahabat yang diwajibkan. Tak ada seorang pun. Wajib. Kalau tak berdosa. Semuanya kena berpindah ke Madinah. Kan? Semuanya kena tinggal Mekah. Dia tinggal semua. Apa-apa yang dia ambil zaman jahiliah dulu, apa-apa yang ambil dalam zaman syirik dulu, dia tinggal semua. Kebun dia tinggal, kedai dia tinggal, rumah dia tinggal, binatang ternakan dia tinggal, semuanya dia tinggal. Pergi hanya yang perlu saja dia pergi di Madinah. Di Madinah tu dia membina suasana yang suci murni. Ulama kata antara 8 bulan hingga setahun. Nabi tak benarkan sahabat dia bekerja. Semua sekali itu fokus untuk menghidupkan masjid, membersihkan diri. Selepas tu Nabi benarkan mereka berniaga. Nabi benarkan mereka menternak. Nabi benarkan mereka berkebun dan sebagainya. Jadi para sahabat selepas daripada itu kita tengok sahabat-sahabat besar yang hebat-hebat macam Abdul Rahman bin Auf berniaga dengan kaya raya. Macam Talhah radhiyallahu anhu. Dia punya kebun beratus ekar katanya kan. Seperti Abu Darda dan sebagainya tu mereka mempunyai binatang ternakan yang puluhan ribu banyaknya. Tetapi mereka tak terkesan. Sebab jiwa mereka dah bersih. Bagi orang wanita, ulama kata mereka ni ada satu tempat dalam rumah. Kan? Ada satu tempat dalam rumah mereka. Mereka duduk beberapa ketika dalam tu dengan niat iktikaf. Kosongkan pemikiran mereka untuk bersihkan jiwa mereka. Tak boleh keluar dalam satu tempoh yang mereka niat tu. Kalau mereka niat 4 jam ke 3 jam ke 2 jam setengah ke, keinginan yang membuat-buat ni nak pergi kedai lah, nak pergi pasar lah, nak pergi butik ke, ditahan juga.
Tapi kena bimbingan guru lah, tak boleh buat sendiri-sendiri. Sehinggalah ada kekuatan peribadi dia, dia pergi mana-mana pun dia tak terkesan. Dia duduk tempat orang mengumpat, dia tak terkesan dengan umpatan orang. Dia duduk tempat orang yang buat fitnah, dia tak terkesan pun dengan fitnah orang. Puji orang pun dia tak terkesan, caci orang pun dia tak terkesan. Itu susah sikit lah. Baik Ustaz, saya faham dan saya suka tentang itulah amalan perempuan. Dia ada satu tempat dia, seperti lelaki tu masjid, iktikaf, dan perempuan Allah bagi lagi keistimewaan iktikaf di dalam ruang, di dalam rumahnya sendiri. Terima kasih Ustaz. Ya. Sebenarnya wanita ni dia cepat menerima kesan. Sebab itulah ada ulama kata wanita yang soleh ni dia bandingan dia macam 70 lelaki soleh. Maknanya hebat sangat perempuan ni kalau dia ni orang yang perasaan dia tu tinggi, sebab tu dia punya perasaan tu hebat. Dia ada 9 emosi. Dan lelaki hanya ada 1 emosi, dia 9 emosi. Emosi dia ni menyebabkan bila dia beramal, dia dapat menjiwai amal dia tu dengan cepat. Tak seperti lelaki. Wanita ni memang hebat. Cuma cara nak bimbing dia saja. Kalau dah dapat bimbing dia, memang kesan dia menakjubkan. Begitu. Faham Ustaz. Jadi perlukan lelaki menjadi suami yang tahu membimbing lah Ustaz kan? Ya, kalau suami tahu membimbing ataupun suami boleh bawa isteri ke rumah orang-orang soleh yang boleh bimbing isteri. Kan? Faham. Bagaimana pula dengan isteri yang, yelah kalau ada isteri yang Allah Ta'ala uji dia, suaminya tidak pandai membimbing, tapi apakah ruang untuk isteri berbuat sesuatu untuk kebaikan suami di dunia akhirat Ustaz? Itu dah Tuhan tunjuk dalam Quran, semua dah siap lengkap. Ada yang isteri soleh, suaminya jahat. Ada yang suami soleh, isteri jahat. Ada yang suami soleh, isteri soleh, anak jahat. Ada isteri, itu dah lengkap. Maknanya semua tu boleh buat. Contohnya Asyah dalam istana Fir'aun. Dia boleh jadi orang yang soleh. Kan? Asyah duduk dalam istana manusia yang paling kejam, iaitu Fir'aun. Tapi dia boleh jadi soleh. Ada satu orang ustaz ni, dia kerja di Jabatan Agama. Lalu satu orang isteri ni pergi mengadu dekat dia. Dia kata ada satu orang wanita mengadu dekat dia, suami dia ni zalim. Suami dia ni begini, begitu, begini. Jadi ada dua soalan ustaz ni saja yang selesaikan masalah. Ustaz ni tanya, adakah suami puan sezalim Fir'aun? Jawab dia, tidaklah. Adakah puan ni sesoleh Asyah? Pun tidak. Dia kata. Lalu ustaz ni kata, kalaulah kita mencari kebaikan di sebalik keburukan, kita pun boleh menjadi bayangan-bayangan Asyah. Kan? Kerana suami yang apa panggil, yang kalau kita kata suami apa yang kejam lah, marah, maki semua kali, menyebabkan nafsu isteri tu dia jadi kecut, dia jadi rendah. Ini sangat penting untuk jadi tawaduk. Mula-mula dia kena marah, dia kena hina, dia kena apa. Lama-lama sekali dia jadi sifat tawaduk. Sifat tawaduk itulah dia mengadu dengan Allah, dia bangun malam, memohon dengan Allah, berdoa dengan Allah. Sifat ni cepat dapat kalau dia menghargai Allah SWT hadirkan dia suami yang macam tu. Tapi tak banyaklah wanita yang boleh dapat manfaat daripada suami yang jahat, yang asi ni. Ya Dia nak Ustaz. suami macam tu. Ramai yang wanita suka pilih bercerai daripada bertahan kan Ustaz di Itulah tengah akhir kan. zaman. Sebab tak ada bimbingan yang baik lah kan. Kalau kita kata isteri yang jahat, Nabi Nuh
Allah tak perintah dia ceraikan isteri. Sabarlah. Dalam kesabaran itulah maka darjat Nabi Soleh naik kan. Betul, Begitu Ustaz. juga Nabi Lut. Nabi Lut pun anak dia bagus. Isteri dia tak. Oh, faham Ustaz. Jadinya kita Hmm. selagi boleh Allah bagi bertahan, maka bertahanlah dalam Ya, kesolehan. betul benar. Selagi Allah tu dia maha mengetahui apa yang dia bagi pada kita tu dalam ilmunya yang maha sempurna. Dalam sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Cuma nafsu kita sahaja yang tafsir salah. faham. Jadi Ustaz, kecuali kalau dah berlaku kekejaman, maksudnya kena pukul tu. Ah, Keselamatan terganggu tu baru boleh kan Ustaz. Selagi ya, tak tu dari segi syariat, kita dari segi undang-undang syariat, kita boleh mengadu pada qadhi. Kalau kita memang iman kita dah tak dapat nak sabar lagi kan. Mana dibenarkan. Tapi kalau kita bersabar lagi bagus. baik Sebabnya Ustaz. ini saya cakap saja, saya pun tak tahu sebab saya bukan wanita kan. Saya pandai cakap saja. Baik, Kalau kita tengok Bilal, dia sanggup diletak panas terik matahari. Khabab sanggup diheret atas bara api. Adakah kejamnya suami kita tu macam Khabab diseret atas bara api? Tidak juga kan. Betul. Cuma nafsu kita geram dengan sindiran dia tu. Geram dengan perangai dia tak senonoh tu kan. Tapi kita tak tanggung sebab isteri ni orang yang beruntung. Dia tak tanggung apa yang suami buat. Kalau suami pula dia bahaya sebab apa yang isteri buat dia kena tanggung. Jadi isteri tu lebih untung. Maknanya apa yang suami buat dia tak tanggung. Dia kena jaga hati dia je lah Ustaz kan, dengan akhlak dia kan dalam rumah tangga. Dia sakit hati macam mana pun dia tetap kena jalankan syariat. Tak boleh kan, kita kata macam ni. Bila dia menyakitkan hati kita, wahai Allah, ini kamu nak membersihkan nak membersihkan ego aku. Betul Ustaz. Kan? Kalau kita tukar macam tu macam mana? Cuma ego ni Ustaz, maksudnya apa Ustaz? Dia macam sombong ke ataupun dia memang kena ada sikit kat manusia sebagai jaga ego maruah? ni kita rasa diri kita ni tak boleh disentuh. Kita pun ada apa panggil? Ada maruah, pride kehormatan. Ada maruah. Tapi bukan maruah kena jaga Ustaz. Maruah tu kena jaga jika agama kita